Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar berkenaan dengan develop your pieces, iaitu perkara yang kedua kena ambil berat sewaktu fasa opening. Okey, yang pertama dulu ingat tak? Okey, yang pertama dulu ialah control center dan yang kedua ialah develop your pieces. Okey, macam mana cara develop pieces yang betul? Alright, jom kita terus tengok board. Okey, so nak control center untuk player putih yang seperti kita belajar semalam ialah pawn king ke e4 yang mana dapat kontrol dua petak yang cikgu bulat ni, dan reply yang baik ialah hitam terus join sekali control center iaitu e5. Juga dapat kontrol dua petak yang cikgu bulat ni. Okey, kemudian reply yang baik untuk putih dia control center dan juga develop dalam satu masa yang sama ialah knight c3. Okey, dia dapat kontrol dua petak pada petak center dan juga terus attack pawn e5. Dan reply yang paling baik, reply antara common lah. Common ni maksudnya yang kebiasaan yang kebanyakan player hitam buat ialah knight pergi ke c6, iaitu join juga control center dan defend pawn e5. Okey, tetapi untuk nampakkan beza sebab kita nak belajar pasal develop your pieces kan. So cikgu kena buat player putih belajar berkenaan dengan develop your pieces, manakala player hitam tak belajar ataupun kurang tahu. Okey, so apa yang cikgu buat, dia tidak memilih untuk gerakkan knight ke c6 tetapi gerakkan pawn queen ke d6. Okey, so apa yang jadi, ada dua perkara yang terjadi waktu ni ialah dia membenarkan bishop light square dia bergerak, tetapi dalam masa yang sama bishop dark square dia kena block. Okey, dalam position ni putih telah memilih untuk gerakkan bishopnya ke c4, sekali lagi membantu putih untuk control center dan terus attack pawn di f7. Ini pawn yang memang dalam fasa opening selalu player akan attack, iaitu pawn f7 ya. Okey, kemudian hitam telah memilih untuk develop dia punya knight. Knight ni sekarang ada 3 square yang dia kena pilih. Tapi disebabkan cikgu nak buatkan awak nampak kelebihan belajar develop your pieces, hitam telah memilih petak yang salah. Okey, tapi sebelum tu cikgu cerita dulu. Knight pergi ke c6 ni ialah pilihan yang paling baik sebab dapat menguasai 8 petak yang cikgu bulat. Dan jika knight pergi ke a6 hanya dapat 4 petak. So kalau ikut petak c6 lah lebih baik, dan a6 ni sebenarnya tak baik pun, tak baik mana lah, separuh baik daripada c6. Tetapi dalam game ni dia telah memilih gerakan knight ni ke d7. Dia telah, walaupun dia menyumbang dalam control center petak yang cikgu bulat ni, tetapi dalam masa yang sama telah block bishop sendiri daripada keluar. Bishop like square ni daripada keluar. So putih, apa yang dia buat, dia telah mengambil peluang untuk develop lagi satu lagi piece dia, iaitu knight ke c3, membantu control center dan develop pieces sekali. Alright, so hitam sekali lagi telah membuat ke c8, iaitu memilih bishop gerakkan ke e7. Gerakan ke e7 ni walaupun dia membantu dalam control center juga, tetapi dia telah block dua pieces dia daripada bergerak. Satu bishop dan satu lagi ialah queen. So ini ialah disebabkan kurangnya pengetahuan tentang develop your pieces ya. Okey, so dalam position ni putih telah mengambil advantage. Putih tidak memilih untuk buat king safety. Dia tak pilih untuk buat king safety, tetapi dia terus membuat attack ke atas f7 dengan menggerakkan knight ke g5. So ini ialah peluang lah orang panggil. Sebab dalam chess ni memang kena cepat nampak peluang buat. Tetapi kalau tersalah nilai pun tak boleh juga. So kat sini hitam telah nampak yang f7 dia kena attack oleh dua pieces, iaitu satu bishop, satu lagi ialah kuda, dan defender hanya ada satu sahaja iaitu king. Okey, so kat sini nampaklah tak seimbangnya Maknanya memang antara bishop ataupun kuda memang boleh makan pawn tu. Sebab king memang tak boleh makan balik. Okey, so apa yang hitam terfikir masa ni ialah dia perlu block dengan menggerakkan pawn d6 ni ke d5.
Okey, tetapi malangnya kalau kita perhatikan petak D5 ni ada 1, ada 2 dan ada 3 yang menguasai petak D5. Okey, manakala hitam hanya ada satu kuda sahaja yang defend petak D5. Okey, so hitam sekali lagi kata aku tak boleh tolak ni D5 ni, aku tak boleh tolak. Aku tak boleh block serangan bishop ni. So apa yang dia terfikir waktu ni, dia fikir untuk attack kuda G5 ni. Dia pun menggerakkan pawn F7 ke F6. Okey, tetapi ini adalah satu move yang blunder. Kenapa blunder? Okey, cikgu pause kejap bagi korang fikir. Tetapi sebelum tu cikgu nak beritahu yang mana hitam punya queen telah kena trap. Nampak tak? Queen dia tak boleh gerak mana-mana. So, kalau kuda ni sama ada pergi ke F7 atau pergi ke E6 akan menyebabkan queen ni mati. Sebab dia tak boleh lari kan? Betul? Alright. So, dekat sini korang nampak kan? Tetapi sebenarnya ada satu perkara yang cikgu nak korang nampak. Sebenarnya move knight ke F7 ataupun E6 menyebabkan queen ni mati bukanlah move yang paling the best. Okay, korang nampak tak apa move yang paling the best? Ya, betul. Move yang paling the best sekali ialah bishop pergi ke F7. Iaitu menyebabkan checkmate. Menyebabkan checkmate. King tak boleh makan bishop disebabkan kuda ada defend bishop ni. So, king pun tak boleh lari mana-mana sebab dah kena block dengan pieces sendiri. Okay. So, apa yang korang dapat belajar daripada develop your pieces? Okay, so bagaimana nak gerakkan kuda itu juga adalah penting. Bagaimana nak gerakkan pawn tu juga adalah penting. Okay, so cikgu harap sesi kali ini sangat-sangat membantu. Kita jumpa lagi di sesi yang lain selepas ni. Okay, jangan lupa like, comment and share. Bye semua. Assalamualaikum.